Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Lama dah tak buat video YouTube. So kali ni kita akan bincangkan lagi sekali tentang isu sex scam. Okay. So last year video lebih kurang bulan 10 yang lepas, aku ada cerita pasal sex scam lah. Dan lepas tu dalam masa setahun ni lah, tahun 2022 ni punya ramai orang contact, orang WhatsApp, orang call lah apa dan sebagainya, share tentang cerita dan juga mencari solusi jalan keluar kepada sex scam ni lah. Dan mostly semua lelaki lah, mostly lelaki. Ada juga perempuan. Aku kategorikan sex scam dengan love scam ni kira satu jenis scam lah, satu kategori. Dan ada perempuan yang contact tapi tak ramai, dalam 2-3 orang. Dan ada yang kebanyakan semua lelaki lah. Hampir 100 orang kot ada setahun ni. Hampir hari-hari orang chat tanya apa solusi jalan keluar untuk sex scam ni. So dalam video yang lepas aku tak cerita sangat tentang macam mana nak keluarkan diri kita yang kena scam ni sebagai mangsa, nak berlepas diri daripada scammer tu. Dan kebanyakan yang contact aku pun ada yang fikir aku ni adalah seorang hacker dan aku boleh hack untuk diorang supaya padam video diorang dan pulang balik duit diorang. So ini adalah satu persepsi yang salah. Okay, so apa yang aku nak share kat hari ni adalah beberapa kes yang menarik lah dalam kisah sex scam ni. Dan aku akan pecahkan beberapa kategori yang parah, yang sederhana parah, dan yang paling orang kata scam yang paling rendah lah adanya level. Okay, so aku mula dengan yang parah dulu. So kebanyakan yang bermasalah bila scam ni, mangsa dia adalah orang kaki tangan kerajaan. Okay. Dan dah lah kaki tangan kerajaan, dah kahwin, scammer tu tahu pula Facebook kawan tu, dan Facebook kawan tu pula ada pula link dengan family, ada pula kawan-kawan rapat dalam tu, ada pula kaki tangan pejabat. So yang ni yang jadi masalah sikit lah. Apabila scammer tu dia tahu details tentang kita, tahu kawan-kawan kita, tahu family kita, tahu kita kerja kerajaan lah dan sebagainya, maka kita lebih insecure. Kita lebih kata apa, lebih senang diugut lah, kan. Sebab orang kaki tangan kerajaan, tambah-tambah kalau grade yang tinggi, diorang ni volatile lah. Maksudnya terlalu mudah untuk dijatuhkan. Yang contoh kalau kata adalah video dia buat video call seks ke apa, kantoi, dan kemudian boleh diambil tindakan tata tertib, mungkin dia pun akan dipindahkan jabatan ke atau dibuang dan sebagainya lah. Maksudnya ada tindakan tata tertib lah kat situ. So orang kaki tangan kerajaan dia akan lebih takut lah dengan benda-benda macam ni. So ni antara scam yang paling bahaya lah. Okay, so jalan keluar dia lagi aku akan cerita di hujung-hujung video nanti. Dan yang kedua adalah yang sederhana parah. Sederhana parah ni bila dia buka kaki tangan kerajaan, sama dia dah kahwin ke tak kahwin, tapi dia ada scammer tu ada Facebook ataupun Insta. Dan dekat Facebook dan Insta tu pula ada pula apa link dengan family lah, kawan-kawan lah. Ini pun satu masalah jugalah, kan. Yang ni pun kira parah juga. Kebanyakan student lah yang kena yang macam ni. Ada orang kena dekat Facebook lepas tu buat video call dekat WhatsApp dan seterusnya. Dia diugut lah, dia record kemudian diugut. Dan kemudian adalah kes yang paling rendah, maksudnya kes yang paling tak parah, langsung macam tak ada rugi apa lah, kan. Kes yang paling tak berbahaya adalah kes scammer melalui MiChat ataupun WhatsApp ataupun WeChat ataupun Omi ke apa ke, yang tidak melibatkan Facebook dan Insta. Okay, kenapa aku sebut Facebook dengan Insta? Sebab Facebook dengan Insta ni menariknya dia ada link dengan kawan-kawan kita. Dia tak macam WhatsApp, tak macam Omi, tak macam MiChat dan sebagainya. Contohlah kalau kata MiChat dan WeChat kan, kita memang ada friend, ada group of friend. Aku kawan dengan kawan aku, tapi kawan aku tak nampak kawan aku yang satu lagi, kecuali kawan aku tu kawan dengan kawan aku juga. Macam tu lebih kurang. So maksudnya kalau kata aku ada kawan dan aku kena scam, aku masuk scam, kau scammer tu post something dekat scammer tu punya wall, member aku takkan nampak, family aku takkan nampak, sebab dia orang tak friend dengan scammer tu. So maksudnya scam jenis macam ni aku kategorikan scam bodoh lah. Maksudnya scam paling tak bermotif, kan. Dan of course diorang ada bahan ugutan lah, macam video bogel lah, gambar lucah
mangsa dan sebagainya. Tapi ada juga yang jenis baru transfer duit, kononnya nak ambil servis lah apa sebagainya. Lepas tu terus kena ugut bunuh lah, ugut pukul lah, ugut apalah sebagainya. Yang ni lagi kelakar. Sebab tak ada benda bahan yang nak diugut. Maksudnya tak ada gambar lucah ke, tak ada apa yang insecurity dekat dia orang pun sebenarnya. Sekadar salinan chat melalui mi chat dan sebagainya. Itu pun ada juga yang termakan lah, transfer duit 500, 300 dan sebagainya. Okay. Jadinya macam mana nak berlepas keluar daripada tiga-tiga kategori ni, parah, sederhana parah dengan yang langsung tak parah ni? Sebenarnya cara paling 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 mudah, sebelum ni saya tak cakap dalam video lepas, sebab kita pun nak dapat dengan data lah. Apakah benda yang diorang boleh hilang, maksudnya liability diorang nak kena tanggung daripada ugutan tu sendiri kan. So biasanya aku akan cakap, bagi jalan korang boleh tukar nombor telefon satu. Kalau korang kena kat Facebook, korang kena cepat-cepat unfriend semua family korang, block korang yang family, block dan sebagainya. Kemudian korang akan tutup korangnya Facebook. So kalau kata adalah family kan korang rapat yang tanya kenapa korang tutup Facebook, korang kena cakap yang korang punya Facebook mungkin kena hack ataupun something like that lah, kan. So laporan polis nak buat ke tak buat, itu depend. Selalunya kalau kaki tangan kerajaan, aku akan suruh diorang buat. Sebab kita tak nak ada apa-apa kesan buruk lah. Maksudnya macam tindakan tata tertib dan sebagainya. So kalau buat report polis pun, sometimes kebanyakan orang dia akan malu cakap yang diorang kena sex scam. So aku cakap, buat report jangan cakap sex scam. Kita bukan tipu, tapi kita nak buat cover report je sebenarnya, yang mengatakan diorang ada ugutan dekat kita. Yang tu je, nak buat yang tu je sebenarnya. Mungkin Facebook kena hack ke apa ke, boleh cakap macam tu lah. Bukan nak tipu report, tapi maksudnya sebab ikut pengalaman lah kan, ikut pengalaman aku dalam tahun ni juga, ada 2-3 orang yang komplain bila buat report polis. Polis pun macam layan tak layan, kan. Polis pun macam ada yang gelak lah, ada yang marah balik lah, ada yang bebel lah semua. Tu biasa, tu lumrah lah kan. Manusia memang sentiasa mengingati kan. So kalau macam korang malu nak cerita benda-benda macam ni dekat polis, mungkin korang boleh buat report pasal ugutan sahaja, bukan pasal sex scam. Cakaplah ugutan, buang buat ugutan something ke apa ke, ada edit gambar ke, macam tu lah lebih kurang. Okay. So cover report tu sebenarnya membantu untuk penerangan kepada yalah kawan-kawan pejabat ke, family ke. So kita akan cakap kat family yang Facebook kita dah kena hack, ni report polis yang kita dah buat, mohon diorang pun block kita punya Facebook. Itu benda pertama lah kalau ada Facebook. Kalau ada Facebook, sama juga Insta pun macam tu juga, kena unfriend, unfollow dan sebagainya. Dan suruh diorang juga block kita punya Facebook. Sebab Facebook deactivate, tak tahulah polisi baru ni macam mana, tapi kalau sebelum ni dia mengambil masa dalam 30 hari, ada 60 hari pun ada, kan. Bila kita nak deactivate, nak total deactivate tu dia 60 hari, 2 bulan. So benda tu agak lama lah. So untuk cepatkan, kita minta orang sekeliling kita, friend-friend kita, untuk block kita juga, supaya Facebook kita tu cepat lagi down. Okay, kemudian itu report polis. Kemudian Facebook kena unfriend dan suruh diorang block. Yang kedua, kalau Insta pun sama, suruh diorang block. Dan yang ketiga, nombor telefon. Sebab selalunya diorang akan keep contact dekat nombor telefon. So nombor telefon ni contoh macam WhatsApp ke apa ke kan, kalau boleh jangan block. Scammer ni jangan block nombor telefon dia. Ada diorang baca dekat, diorang tengok kat YouTube yang lain kan, terpulang lah. Ini yang kita punya, tim saya punya, kita buat kajian. Kalau boleh jangan block. Sebab scammer, bila kita block, diorang akan jadi lebih agresif. Contoh ada scammer chat aku block dia. So dia sakit hati, dia akan guna nombor yang lain, dia akan chat lagi. Bila dia sakit hati lagi, kita block lagi, dia sakit hati lagi, dia bagi nombor orang lain. Lama-lama nombor kita dia jual ke orang lain, dekat scammer yang lain. Ini pun salah satu kesan daripada block. Sebab tu biasanya memang aku kata jangan block. Kalau boleh uninstall je WhatsApp tu, kemudian cabut SIM card, masuk SIM card baru, daftar WhatsApp baru. Macam tu. Jangan block dia orang. Sebab ada kes sebelum ni, daripada scammer tu dekat Indon, scammer tu dekat mungkin Pantai Timur kot, pada orang cakap dalam dialek Kelantan, Terengganu macam tu lah, dekat WhatsApp. Kemudian
bertukar tangan Indon, bertukar tangan sampai Filipin, tukar tangan sampai juga orang putih bahasa India, India punya orang putih lah, dan dialek Indian orang putih. So dekat sini kita tahulah bahawa diorang ni macam mana satu group tau. Diorang ni macam ada satu geng, macam ada satu club, memang untuk scam orang lah. Dan kemudian diorang akan pas. Dan ikut kita orang punya kajian pun, macam top up kan, transaksi top up. Contoh scammer tu daripada tempat lain, dan ada 2-3 scammer daripada tempat yang lain-lain, kes yang lain-lain, waktu yang lain-lain, dan diorang ada juga bertembung nombor akaun yang sama, nombor telefon yang sama, kan. Kemudian bertembung juga ada top up nombor telefon yang sama. Maksudnya macam diorang ni ada satu group geng yang macam dikonsolkan semua duit-duit tu. Ini salah satulah kita punya assumption kita lah, asumsi kita. Satu lagi, diorang ni pun kadang-kadang kebanyakan diorang akan suruh orang transfer dekat penjual top up sebenarnya. Sebab tu sometimes memang akan bertembung dengan penjual top up nombor telefon. So ikut kajian kita orang, memang kita ada call lah nombor-nombor telefon yang ada kaitan dengan transfer-transfer ni kan. Kita search kat Google nama-nama, nama pemegang nombor akaun tu dan nombor akaun. So biasanya jumpa dekat Blogspot, jumpa kat Facebook, jumpa dekat iklan-iklan penjual top up. Dia orang penjual top up ni pun dia orang ada marketing kan untuk bayar bil online lah apa sebagainya. So jumpa dekat website tu. So bila kita tanya apa benda yang berlaku, sebenarnya ada orang cakap yang kita dah transfer duit dekat dia untuk beli top up. So maka orang tu minta top up daripada penjual top up Tashengo lah. Biasa top up Tashengo. Dulu kebanyakan top up Celcom dengan Maxis. Sekarang dia dah bertukar pakai Tashengo. So minta top up Tashengo, tetapi bukan transfer Tashengo ke Tashengo. Dia nak top up tiket nombor siri tu, nombor siri. So ini yang agak leceh sikit lah. Bila diorang beli top up dengan nombor siri, so kita tak boleh trace siapa yang menggunakan nombor siri top up tu. Macam tu lebih kurang. So kita punya siasatan biasanya akan stop sampai dekat penjual top up sahaja. Okay, so tu assumption nombor 2 lah. Dan yang ketiganya, diorang memang ini assumption je kita punya kajian ni. Memang assumption, kita tak tahu apa hakikat di sebalik tabir tu, kita tak tahu. Tapi yang pertama sekali tadi saya kata diorang macam ada satu group. So diorang punya scam menyemangsa ni akan transfer pada satu akaun yang sama. Satu. Yang kedua, diorang akan hantar bayaran kepada penjual top up. Okay, yang ni memang confirm. Yang nombor 2 ni memang confirm. Memang kita dah call yang penerima nombor top up dan sebagainya. Dan diorang kata memang ada kes yang macam tu. Dan bawah kita orang pun saya ada kenal lah beberapa orang jual top up. Saya sendiri pun ada jual top up. So kita tahulah macam mana proses penjualan top up tu macam mana, dan macam mana nak hiddenkan identiti diorang tu melalui nombor siri. Dan yang ketiga mungkin juga sebab yang ketiga ni agak international sikit lah. Sebab sebelum ni ada satu orang Cina. Diorang ada 2-3 kes yang sama lah. Tapi Cina ni antara yang terbanyak duit hilang, 120,000 macam tu. Ini love scam, bukan sex scam, love scam. Perempuan yang kena, perempuan Malaysia, duduk dekat Malaysia, bercinta dengan virtual kekasih lah, kan, dekat satu tempat yang kita tak tahu kat mana. Kononnya pilot lah apa dan sebagainya. So diorang bercinta dekat Insta, tak salahnya, kat Insta ke Facebook, lebih kurang gitulah, bercinta. So diorang sama suka. Lepas tu perempuan ni mempercayalah, buat investment lah. Lepas tu ni lah itulah, mula 50,000, lepas tu 30,000, 20,000, total semua 120,000. Senang kata total 120,000. So disebabkan kes ni kes international, so kita nak buat siasatan tu agak kos tak ada lah. Kita nak hantar peninjau pun tak boleh. Kalau kata dalam Malaysia, contoh macam scam yang kita pernah handle sebelum ni, kita hantar peninjau pergi ke Kelantan, tengok orang rumah kat mana, orang tu kat mana, duduk kat mana, kita boleh buat lah. Tapi bila luar negara, kita agak patah kaki sikit lah. Melalui info yang kita dapat, scammer tu berada dekat Filipin ke Kamboja macam tu lah. Diorang duduk dalam satu bangunan, dan scammer tu sendiri sebenarnya orang yang biasa je,
tapi macam diugut untuk membuat kerja scammer tu untuk dapatkan duit bagi diorang punya team scammer tu lah. Tak tahu betul ke tak. um, Tapi baru-baru ni, dalam tahun ni juga, kalau kita tengok, PPIM ada persoalkan isu ni sebenarnya. Tapi berlaku dekat China. Student-student Malaysia, orang Melayu lah, orang Cina yang belajar kat luar negara, diorang ni bagai dicolik pergi ke China. Kononnya kerja lah, belajar lah. Rupanya diorang kena kerja untuk satu militan ni, untuk buat kerja scam secara international. So diorang letak pistol kat belakang kepala. Ni cerita kepada, ni hasil bukan siasatan lah, ni kita dig information melalui kes yang Filipin tadi sebenarnya. Dia dah cerita, budak scammer tu cerita. Nama pun scammer, nak percaya pun susah sebenarnya. Tapi sebab PPIM pun cerita benda yang lebih kurang, so saya share jugalah maklumat ni kan. Diorang kata militan tu letak belakang dia macam ada pegang senapang lah senjata. So sebaris tu ada 8-9 orang. Belakang tu ada orang pegang senapang M16 ke apa ke, tak tahu lah. So jenis kalau macam diorang tak nak buat, diorang akan ugut lah, letak pistol kat belakang kepala lah, macam tu lah lebih kurang. Ini yang kita dapat info lah. Tapi yang dekat China, yang PPIM buat tu, kita tak tahu macam mana diorang dapat informasi tu. Mungkin diorang ada, yalah PPIM besar kan, diorang ada duit, boleh hantar peninjau. Kita tak ada. So kita just dig information sampai digital ya. Lepas tu dah akan stop kat situ je lah. Tak boleh nak pergi tengok sana pun, sebab kos terlalu tinggi nak buat kerja-kerja macam tu. Jadinya selalunya lah, kalau macam kes scam yang macam ni, bila kita kena scam, benda pertama kena buat adalah kena putuskan kontak. Sebab bila scammer ni kan, dia tak semestinya ugut tau, tapi diorang ni macam ada psycho sikit. Contohlah macam love scam kan. Love scam, kita dah kata tu scam, diorang masih percaya. Apa yang berlaku nanti, diorang akan keep bagi duit, bagi duit, bagi duit. Sebab apa? Sebab diorang tak nak putuskan kontak. Itu yang masalah. Itu antara isu yang bahaya jugalah kan. Sebab tu bila mana-mana scam, sama ada kena ugut ke ataupun suka sama suka ke, kena putuskan tengah-tengah. Kita nampak je dia minta duit, tanpa hasil pulangan, ataupun janji pulangan yang orang kata apa macam terlalu senang nak kata benda tu cepat, macam skim cepat kaya semua kan, macam macam susah nak cakap kan. Macam tu lah lebih kurang. So kena putuskan tengah-tengah, putuskan kontak terus. Kalau macam set scam, kena ugut gambar bogel dan sebagainya, cabut je SIM card, uninstall WhatsApp, lepas tu masuk nombor baru, daftar WhatsApp baru. Dan proses ni, tukar nombor telefon ni bukannya kena tukar terus sebenarnya. Boleh je tukar dalam seminggu atau 2 minggu. Biasanya yang kita kira lah rotation. Kita pun pernah cuba untuk menjebakkan diri kita dalam keadaan scam tu. So kita habis duit dalam beratus jugalah untuk dapatkan maklumat. Biasanya kan scammer ni, kalau kata kita kena scam hari ni, kita tutup nombor telefon 1 hari, besok buka balik dia masih kontak, 2-3 hari masih kontak. Tapi kalau seminggu dah tak. Sebab kita pakai 2 nombor. Contoh lah ni, kita buat kita punya hasil test lah kan. Kita pakai 2 nombor. Satu yang dah kena scam tadi, contoh 2-3 hari dia dah tak kontak, bermaksud dia dah connect dengan nombor mangsa yang lain. So maksudnya dia dah ada mangsa lain. So mangsa yang tadi yang tak dilayan tadi dah akan abaikan. Biasanya dalam seminggu lah, seminggu atau 2 minggu. Macam tu lah cerita dia kan. Kemudian kalau kata macam viral kan, orang selalu takut bila scammer sebut nak viral video lucah kat Facebook, dekat Insta lah, lepas tu nanti dia akan ambil screenshot gambar gambar viral Malaysia. Tak salahnya bagi korang itulah, viral Malaysia lah, apalah. Okay, sebenarnya macam ni, video lucah susah nak viral kecuali kat Twitter. Okay, so macam kalau kata kat Twitter pun, diorang ada polisi yang sangat kuat dan kita boleh turn down lah video-video konten-konten macam tu. Tu boleh bayar kita orang lah, untuk kita orang jalankan kerja. Tunjuk screenshot video yang macam mana, so kita akan cari pakai kita punya team, dan team kita akan block lah
dan automatic insyaAllah video tu akan drop, akan hilang daripada Twitter. Macam Facebook dengan Insta, polisi dia orang tak boleh ada video lucah, termasuk dengan YouTube, tak boleh ada video lucah. Kalau macam YouTube, video lucah, dia orang punya syarat adalah tapi itu pun tak boleh terlalu eksplisit. Maksudnya tak boleh nampak direct benda-benda lucah tu lah. Diorang boleh dengan private link. Private link susah juga nak jadi nak viral tu, susah private link. Melainkan kalau dia ada buat blogspot ke dan sebagainya. Itu semua kerja teknikal yang sangat banyak lah. Bayangkan kalau dia ugut kita dengan harga 100, 200, 300, 500, diorang nak buat kerja, buat blogspot, buat tu, buat ni, agak-agak logik ke? Saya rasa macam tak logik kot. Diorang dah buat blogspot, nanti jumpa mangsa lain nak kena buat lagi blogspot lah, daftar tu, daftar ni, daftar tu. Lepas tu kalau kata nak post kat Facebook, nak viral kat Facebook, Facebook tak benarkan melainkan dengan private group. Private group pun kalau benda lucah tak tahan lama. Biasanya tak tahan lama. Kita pernah join satu, kononnya lah kita kononnya scammer tu kata group tu group. So kita cari lah group lucah tu kan. Group tu memang group private. Kita masuk, kita apply masuk, dan group tu lepas 2-3 hari tu hilang. Group tu automatik hilang. Mungkin Facebook punya polisi, ataupun mungkin scammer tu sekadar hanya ugutan. Mungkin lah sekadar ugutan. Sebab diorang ugut untuk duit. Kalau diorang post pun tak dapat duit, nak buat apa post? Kan diorang pun tak ada kepentingan pun, tak ada pun hasil untuk diorang. Jadinya kalau diorang ugut dengan cerita viral-viral ni, tak payah percaya, abaikan je. Kan, lantak lah kat dia. So yang pertama tadi, kalau ada Facebook, tutup Facebook, block semua kawan-kawan, block semua keluarga, minta kawan-kawan dan keluarga ni block Facebook kita juga. Kemudian nombor telefon, keluarkan SIM card, uninstall WhatsApp. Jangan block nombor, jangan block nombor sesiapa, abaikan saja. Tukar nombor, masuk SIM card baru, daftar WhatsApp baru. Lepas tu bagi tengah kawan yang ada, yang rapat, yang penting-penting dulu, untuk WhatsApp ke nombor yang baru dulu. Nanti lepas minggu baru buka balik nombor yang lama. Macam itulah cerita dia. Okay. So saya nak cakap tahun ni memang ramai yang WhatsApp saya, sebab saya letak nombor telefon kat komen kan. Tak ada masalah pun. Kontak saya tak ada masalah. Tapi jangan mengharap, takkanlah setiap orang yang kena scam nak call saya. Bayangkan tahun ni saja dah 100 lebih orang yang kena scam. Nak call saya kata tak boleh call lah. Jangan call, WhatsApp je. Kan. Dan video ni, kali ni pun, video yang kedua ni saya buat, memang saya cerita macam mana nak cater, nak melepaskan diri pada isu sex scam ni, dan juga love scam, termasuk love scam dan juga sex scam. Kemudian kalau ada masalah yang agak lebih peribadi, contoh korang ada masalah scam dengan pasangan, yang ini lain isu. Ini lain isu, boleh cerita kat kita orang. Dan tim saya, tapi berbayar lah. Tim saya, kita boleh track, kita akan cuba cari orang tu dan cuba selesaikan masalah dengan cara penyiasatan digital lah, melalui digital. Contoh macam nak sebut macam sebut salah, tapi baru-baru ni kan ada kes tak nak sebut lah siapa kan, yang dia ugut bekas kekasih wanita dia untuk buat something. Kalau tak nak buat, nanti dia akan share gambar lucah dekat gambar bogey perempuan tu dekat lawan lain. So kes macam ni kira love scam, tapi pasangan sendiri. Kalau pasangan sendiri macam ni, kita boleh bantulah. Contoh kita nak cari siapa yang ugut dan nak padam, maksudnya kita akan guna teknik mungkin hacking sikit, kan. Dan benda ni melibatkan kos lah. Bila korang rasa nak bantuan kita orang untuk padam video ataupun nak cuba cari scammer tu, boleh, tapi melibatkan kos yang sangat tinggi. Okay, yang tu kena bincang dekat secara peribadi lah, tengok kesnya macam mana. So kalau macam kes kecil-kecil dan korang pun tak ada bajet nak cari orang pun, tak ada guna sebenarnya. Contoh kalau scammer tu daripada Indon ke, daripada Filipin ke, tak ada guna pun nak cari. Useless. Kalau jumpa pun nak buat apa, kan. Sebab nak mencari orang ni kos lagi tinggi daripada nak beli SIM card baru untuk putuskan kontak. So better putuskan kontak je lah. Melainkan kalau korang VIP, ada dokumen-dokumen rahsia yang diorang pegang,
Datuk-datuk kan. So kita bolehlah menjalankan kerja-kerja underground sikit. Tapi berbayar lah, okay? Berbayar. Okay, so kalau ada isu masalah tentang sex scam, nasihat saya, putuskan kontak. Okay, ingat tu, putuskan kontak. Bila kita terasa macam kena scam ni, terus putuskan kontak. Jangan termakan kata-kata diorang. Dan biasanya diorang akan janji-janji manis lah. Janji manis ni kita biasa dengar. Tambah-tambah nak PRU tadi kan. Ditaburi janji-janji. Okay. Tapi kalau korang tak tahu yang korang kena scam ke tak kena scam ke, boleh terus contact I lah. Kan, cik. Boleh refer saya lah. Tapi saya tak sentiasa free. So kadang-kadang case korang dah kena scam hari ni, besok baru aku reply. Okay. Yelah, aku bukan kerja full time nak angkat call korang lah. Okay. So apa-apa pun, selamat maju jaya. Dan good luck. Bagi siapa yang ada masalah scam, tengok video yang kedua ni, InsyaAllah aku dah cerita tentang macam mana nak buat. Okay, macam mana nak handle kes-kes korang. So harap apa-apa pun berlaku selepas ni, bolehlah share dengan aku. Aku akan share email juga dan nombor telefon kalau nak contact. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.